Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ni kita masuk bab 4 matematik pengguna iaitu tajuknya ialah percukaian. Okay, pernah dengar tak percukaian? Okay, percukaian ni biasa awak dengar dia akan terlibat dengan LHDN. Biasanya lah yang awak biasa dengar cukai motor, betul? Cukai tanah, biasa yang awak dengar cukai motor lah. Okay, sebenarnya banyak jenis cukai. Okay, kita akan tengok satu persatu lah. Okey, apakah tujuan percukaian? Okey, bila awak tengok maksudnya ialah percukaian ni ialah satu proses hasil iaitu wang yang dikumpul daripada individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan. Misalnya pendidikan, kesihatan, keselamatan, kebajikan demi kesejahteraan semua rakyat. Okey, semua hasil cukai yang dikutip berdasarkan akta-akta yang diluluskan dalam parlimen. Okey, apa yang kita dapat rasa kemudahan di duduk di Malaysia ni ialah hasil antaranya lah dengan adanya percukaian yang dikumpul daripada individu atau syarikat. Okay, next. Okay, ini ialah kalau kita nampak bendera Malaysia. Semua ada kaitan antara negara dengan rakyat. Okay, cukai akan diuruskan oleh kerajaan. Kerajaan akan membangunkan hasil bercukai itu untuk negara. Negara ini kemudian dia akan dinikmati dengan kemakmuran oleh rakyat. Dan rakyat perlu membayar cukai. Maksudnya dia macam kitaran lah. Okay, balik-balik pada kerajaan balik. Okey, orang-orang yang kerja individu syarikat semua akan dikenakan cukai setiap tahun. Okey, ini kita biasa nampak lembaga hasil dalam negeri ataupun LHDN. Okey, lembaga hasil dalam negeri ini dan Jabatan Kastam Diraja masing-masing bertanggungjawab atas pungutan cukai langsung dan cukai tidak langsung di Malaysia. Inilah LHDN dan Jabatan Kastam Diraja. Okay, kerajaan negeri pula bertanggungjawab atas pungutan hasil daripada perlombongan tanah dan hutan, hasil daripada majlis pembandaran, perolehan daripada pemberian lesen kecuali yang diikuti oleh kerajaan persekutuan dan sebagainya. Okay, nanti kita akan tengoklah contoh-contohnya kalau Malaysia, dekat Melaka, majlis pembandaran, Hantua ada, betul? Hantua Jaya, lagi apa? MBMB, betul? Okay, banyak jenis lah. Itu kat Melaka. Itu yang kita panggil kerajaan negeri. Okay, apakah tujuan percukaian ni? Sebagai sumber pendapatan kerajaan, alat pelaksanaan polisi kerajaan, kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan, alat keuangan untuk menstabilkan ekonomi. Okey, semua ni ada 4 lah tujuan percukaian. Okey. Sumber pendapatan kerajaan adalah untuk mentadbir urus negara, untuk membiayai projek pembangunan negara, untuk mengagih semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Inilah sumber pendapatan kerajaan. Okey, alat pelaksanaan polisi kerajaan apa dia? Iaitu supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Contoh, pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Contoh yang kedua, cukai keuntungan harta tanah dikenakan apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan hartanah yang keterlaluan. Okay, nanti kita akan tengok lebih jelas lagi lah. Okey, kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan tu apa? Iaitu cukai boleh dikenakan pada sesuatu barangan atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian barangan atau penggunaan perkhidmatan tertentu. Misalnya cukai rokok, cukai arak dan cukai perjudian. Okey, alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi pada keadaan tertentu, cukai merupakan satu daripada alat kewangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Okay, betapa pentingnya cukai kepada kerajaan kita. Okay, ke mana hasil cukai ini digunakan? First, pendidikan. Kan? Antaranya pendidikan yang kita dapat sekarang, awak dapat kesihatan, klinik-klinik komuniti, klinik kerajaan, kebajikan, kebajikan orang tua, anak yatim, infrastruktur dan kemudahan awam, pertanian dan perindustrian, keselamatan dan pertahanan negara dan juga pembangunan. Inilah hasil cukai yang akan ke mana hasil cukai akan digunakan.
Okey, pembayaran cukai merupakan tanggungjawab rakyat yang wajib dilaksanakan. Semua wajib tak kira siapa pun yang bekerja. Okey, rakyat perlu membayar cukai secara jujur dan mematuhi undang-undang supaya kerajaan tidak menanggung kerugian. Perancangan pembangunan negara akan terjejas jika negara kehilangan hasil cukai akibat sikap pembayar cukai yang tidak jujur dan tidak bertanggungjawab. Okey, ini ialah latihan diri. Awak boleh buat berdasarkan yang cikgu sebut tadi. Okey, nombor 1, nombor 2. Nanti awak buatlah 4.1A. Okey, jenis-jenis cukai. Kita ada cukai pendapatan. Okey, ini yang besar lah. Cukai pendapatan kita akan belajar lama sikit. Cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah. Cukai tanah Yang ni ada 2. Okey, ada 4 lah. Cukai pendapatan, cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah. Okey, ini kita akan belajar nanti. Okey, apa tu cukai pendapatan? Okay, cukai yang dikena atas pendapatan yang diperolehi oleh seseorang individu yang bergaji atau sesebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Okay, setiap individu yang bergaji dan syarikat yang memperolehi keuntungan dikendaki mendaftar sebagai pembayar cukai, mentaksirkan pendapatan tahunan dan membayar cukai pendapatan setiap tahun. Ini yang bekerja dan syarikat yang memperolehi keuntungan. Okay. Pihak mengutip siapa? Siapa yang kutip cukai pendapatan ni? LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, cukai pendapatan ni kita kena laporkan semua pendapatan, pengecualian, potongan, pelepasan dan rebate dengan mengemukakan borang nyata cukai pendapatan BNCP sama ada melalui borang ataupun secara elektronik melalui internet izi hasil. Okey, sistem taksiran sendiri digunakan. Pembayar cukai perlu taksir sendiri, simpan rekod dan seterusnya membayar cukai pada amount tertentu. Ini yang kita akan belajar nanti lebih jelas. Okey. Okey, taksir sendiri ni membuat sendiri pengiraan cukai pendapatan. Kita kena buat. Macam saya kerja, saya kena buat sendiri. Okey, taksiran dilakukan untuk tahun sebelumnya. Misalnya, taksiran tahun 2019 dilakukan pada tahun 2020. Okey, tarikh akhir penghantaran borang taksiran BNCP dan pembayaran cukai untuk individu tidak menjalankan perniagaan borang BE pada 30 April manakala individu yang menjalankan perniagaan borang B pada 30 Jun. Okey. Okey, simpan rekod. Setelah kita dah tafsir, kita dah kira, kita dah hantar, semua kena simpan rekodnya. Semua dokumen seperti borang dan resit-resit asal perlu disimpan selama 7 tahun. Okey, kena simpan sebagai bukti lah. Okey, bayar. Pembayaran cukai boleh dibuat secara sekaligus kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN ataupun melalui potongan cukai bulanan, PCB. Okey, kita akan tengok. Ini dia punya, kita akan tengok nanti PCB tu apa, iaitu potongan cukai berjadual. Okey, kesan pengelakan cukai ni. Apa kesan? Ni awak boleh baca lah. Banyak kalau kita tak maklumkan, kita tak laporkan, semua ada hukum dia. Kesengaja pun mengelak pun tak boleh. Okey, cukai jalan. Okey, cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan termasuk motosikal dan kereta. Semua ni kena bayarlah cukai jalan. Pemilik kenderaan perlu membayar cukai jalan sebelum tarikh tamat tempoh cukai jalan. Ada tarikh dia. Tarikh tersebut tercetak di atas resit cukai jalan. Lesen kenderaan motor yang wajib dilekatkan atau ditunjukkan pada kenderaan. Okay, ni pernah tengok kan kat kereta mak ayah awak ke motor awak. Sebelum tarikh ni mesti bayar cukai. Okay, cukai jalan, kenderaan yang cukai jalan telah tamat tempoh lebih daripada setahun perlu dihantar ke Puspakom untuk diperiksa. So jangan lebih setahun lah. Bayarlah sebelum dia punya tarikh mati cukai jalan. Okay, laporan pemeriksaan Puspakom dan bayaran cukai perlu dihantar ke Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ untuk mengaktif balik cukai jalan. Sekiranya cukai jalan tidak dibayar, kenderaan itu tidak dibenarkan untuk berada di atas jalan raya. Nama pun cukai jalan. Tak bayar tak boleh naik lah, tak boleh duduk di atas jalan raya. Okay, pihak yang mengutip siapa? Okay, ni J tertinggal. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Inilah kesan pengelakan cukai jalan. Okey, kalau kita menggunakan kenderaan tanpa bayar cukai jalan yang sah, boleh didenda tidak melebihi RM2,000. Ini akta dia lah. Akta Pengangkutan Jalan. Okey, cukai pintu. Okey, ni yang macam mak ayah awak lah. Okey, yang ada rumah. Cukai yang dikenakan kepada semua pegangan atau harta tanah, rumah kediaman perindustrian, bangunan komersial dan tanah kosong untuk membayari kos penyelenggaraan bandar seperti mengangkut sampah, membersihkan longkang dan sebagainya. Cukai ini juga dikenali sebagai cukai taksiran. Okey, cukai pintu ialah cukai taksiran juga.
Pihak yang mengutip siapa? Pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Pembandaran atau Majlis Daerah. Tadi saya cakap lah MBMB ke, Majlis Pembandaran Hantuajaya ke. Okay, kita Melaka ada dua ke tiga. Okay, ini pihak yang mengutip. Ini kesan lah kalau kita elakkan. Okay. Kalau kita tidak jelaskan bayaran, kita gagal, ini dia punya tindakan yang akan dikenakan lah. Okey, cukai tanah. Cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah, pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Cukai ini ditafsirkan sebagai sewa bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965. Pihak yang mengutip pihak berkuasa negeri iaitu pejabat tanah dan galian. Okey, cukai tanah lah. Kalau beli rumah ada juga cukai tanah. Okey, ini kesan dia lah. Kalau tak jelas dan masih gagal, ada tindakan dia. Okey, cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai jualan dan perkhidmatan mula dikuatkuasakan pada 1 September 2018. Terdiri daripada dua jenis cukai, iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Okay, cukai jualan merupakan cukai yang dikenakan sekali saja atas pelbagai barangan bercukai pada peringkat pengeluaran atau pengimportan. Cukai jualan dan perkhidmatan ni, cukai perkhidmatan pula ialah cukai yang dikenakan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu seperti perkhidmatan hotel, insurans dan takaful, penyediaan makanan dan minuman, telekomunikasi, kad kredit dan sebagainya. Inilah cukai perkhidmatan. Okey. Yang orang makan fast food, Pizza Hut, KFC, McDonald tu kan, semua ada dia punya cukai perkhidmatan. Okey, pengeluar atau pengimport dengan nilai jualan barangan bercukai melebihi RM500,000 setahun perlu didaftarkan bawah Akta Cukai Jualan 2018. Okey, inilah cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, pembekal perkhidmatan dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang RM500,000 setahun dan pembekal perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang RM1,500,000 setahun perlu didaftarkan bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Okey, banyak cukai jualan dan perkhidmatan ni. Pengutipan cukai ialah tanggungjawab pembekal perkhidmatan bagi pihak kerajaan. Cukai perkhidmatan perlu dikutip daripada pelanggan iaitu penerima perkhidmatan. Okey. Cukai perkhidmatan yang dikutip oleh pembekal perkhidmatan akan dibayar kepada kerajaan dalam tempoh masa tertentu. Okey, ni kesan ni lah kalau kita elakkan cukai jualan dan perkhidmatan. Ni pun sama. Okay, ni nanti awak boleh buat lah bila apa yang saya terangkan tadi awak baca balik. Awak boleh buat lah latihan kenduri 4.1 B. Okay, sampai sini saja. So nanti bolehlah try buat latihan yang saya suruh buat tadi 4.1A dan juga 4.1B. Dan kalau tak faham awak boleh baca lagi berulang kali dengar saya punya video ni. Okay, sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.